Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 10 kematian yang tergolong mati syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah makna mati syahid? Makna mati syahid ialah seseorang Muslim yang berjuang dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan keikhlasan demi menegakkan syiar agama Islam di muka bumi ini. Termasuk juga seseorang yang berjuang mempertahankan atau membela hartanya, ahli keluarganya, maruahnya atau agamanya dan meninggal dalam perjuangannya itu. Maka ia meninggal fi sabilillah atau mati syahid. Mati syahid merupakan cita-cita tertinggi umat Islam dengan cara berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan mati syahid. Orang-orang yang tergolong di dalam mati syahid telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 169 dan ayat 170, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang bermaksud, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur, yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam hadis bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, iaitu Ma min abdin yamutu lahu indallah khairun yuhibbu an yarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha illa syahidu lima yara min fadli syahadati fa innahu yuhibbu an yarji'a ila dunya fayuqtala marratan ukhra. Yang bermaksud, tidak ada seorang hamba pun yang telah meninggal dunia. Ia telah memiliki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin kembali ke dunia dan ia ingin mendapatkan dunia serta apa yang ada di dalamnya, kecuali orang yang meninggal secara syahid, kerana ia telah melihat keutamaan mati syahid. Oleh kerana itulah ia ingin kembali ke dunia, kemudian ia gugur untuk kedua kalinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, iaitu Inna arwahash syuhada'i fi tayrin khudrin ta'luku min samaril jannati aw syajaril jannati. Yang bermaksud, sesungguhnya ruh orang-orang yang meninggal secara syahid itu berada dalam burung hijau yang memakan buah di syurga atau pohon di syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, di dalam hadis yang lain, Ibnu Al-Munkadir berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada hari peperangan Uhud, ayahku didatangkan dalam keadaan sudah gugur. Dengan bahagian anggota badannya ada yang terpotong. Kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan jasadnya sudah ditutup dengan kain. Maka aku menghampirinya untuk membukanya, namun kaumku mencegahku. Aku cuba sekali lagi untuk membukanya, namun kaumku tetap mencegahku. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk diangkat. Saat itu beliau mendengar ada suara teriakan. Maka beliau bertanya, suara siapakah itu? Orang-orang menjawab, putri dari Amru atau saudara perempuan Amru. Qala falima tabki aw la tabki fama zalat al malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Kemudian beliau berkata, mengapa kamu menangis? Atau janganlah kamu menangis, kerana malaikat sentiasa akan menaunginya dengan sayap-sayapnya
hingga jenazah ini diangkat. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan yang disebutkan di atas, fahamilah bahawa orang yang mati syahid, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka perolehi darinya, dan mereka berharap agar saudara-saudara yang masih berjuang dan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak takut dan bimbang untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana balasan orang yang gugur syahid besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, iaitu lisyahidi indallah sittu khisalin yu'fau lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adahu min jannati wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu min faza'il akbari wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqaril yakutahu minha khairu min dunya wa ma fiha wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjatan min huril 'aini wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Yang bermaksud, bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 keistimewaannya. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya keluar. Yang kedua, ia akan melihat tempatnya di syurga. Yang ketiga, ia akan diselamatkan dari sesaan kubur. Yang keempat, diletakkan di atas kepalanya mahkota yakut. Pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang kelima, ia akan dikahwinkan dengan 72 isteri dari bidadari. Dan yang keenam, diperkenankan untuk memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya, hukum khusus berkaitan dengan mati syahid. Berkaitan dengan mati syahid, terdapat hukum khusus yang mana ia berbeza dengan hukum kematian orang Islam yang biasa. Orang Islam wajib melaksanakan 4 kewajipan, iaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikannya. Berbeza dengan kematian syahid, hukum yang berkaitan dengan mati syahid ada 2 sahaja, iaitu yang pertama, tidak boleh dimandikan, iaitu orang mati syahid tidak dimandikan, bahkan dibiarkan dalam keadaan ia meninggal dunia dan dikebumikan bersama darahnya atau lukanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adfinuhum fi dimaihim, yakni yauma Uhudin, wa lam yuwassilhum. Yang bermaksud, kuburkanlah mereka bersama dengan darah-darah mereka, iaitu mereka yang gugur pada perang Uhud, dan janganlah mereka dimandikan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tidak disolatkan dan boleh disolatkannya, iaitu jenazah yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh disolatkannya dan boleh juga disolatkannya. Boleh disolatkan jenazah orang yang mati syahid, sebagaimana kisah di dalam peperangan Uhud, yang mana Nabi SAW menyembahyahkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara baginda ketika perang Uhud. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, iaitu anna syuhada'a Uhudin lam yuwassalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalla alaihim ghaira Hamzah. Yang bermaksud, para syuhada perang Uhud tidak dimandikan, mereka dikuburkan bersama darahnya dan tidak disolatkan melainkan Hamzah. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, bahagian atau jenis-jenis mati syahid. Jamhur ulama telah membahagikan mati syahid terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat, iaitu orang-orang yang beriman, yang ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan syiar agama dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, serta mati di medan peperangan melawan orang kafir. Mereka ini dianggap syahid akhirat kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka mendapat pahala syahid, dan dianggap sebagai syahid dunia kerana mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Bahkan mereka ditanam secara terus bersama dengan darah dan pakaian mereka. Yang kedua, syahid dunia.
iaitu sesiapa yang meninggal dunia kerana berperang di jalan Allah tetapi dalam masa yang sama melakukan perkara yang menghalang daripada mendapatkan syahid, seperti berjuang di jalan Allah kerana inginkan harta rampasan semata-mata, atau berjuang untuk dikatakan berani, atau untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia, atau seumpamanya, dengan tujuan keduniaan, maka dia dianggap syahid dunia, iaitu tidak disolatkan, dikafankan dan dimandikan. Sementara itu, dia tidak dianggap sebagai syahid akhirat, iaitu tidak mendapat pahala syahid yang sempurna, dan urusannya di akhirat adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syahid akhirat. Adapun syahid akhirat ialah selain daripada golongan yang telah disebutkan di atas, iaitu sesiapa yang syahid bukan di medan peperangan, akan tetapi disebutkan dalam hadis dengan istilah syahid. Contohnya, seperti orang yang meninggal dunia kerana penyakit perut, taun, ditimpa runtuhan bangunan dan lain-lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sebagai syahid. Mereka dikurniakan dengan pahala dan ganjaran sebagai orang yang syahid di akhirat, tetapi ganjarannya tidak sama dengan golongan yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Adapun hukumnya di dunia adalah sama seperti kebiasaan orang yang meninggal dunia, iaitu wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikannya. Seterusnya, 10 kematian yang tergolong dalam mati syahid. Yang pertama, mati kerana penyakit taun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, bahawa dia pernah mengkhabarkan kepada kami bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit taun. Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahawa penyakit taun merupakan azab yang Allah timpakan terhadap siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit penyakit taun, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan bersabar. Ia mengetahui bahawa penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya, maka baginya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW telah bersabda, iaitu at-ta'unu syahadatun likulli muslimin, yang bermaksud penyakit taun itu syahid untuk setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mati kerana tertimbus runtuhan atau tenggelam air. Mati syahid kerana tertimbus runtuhan, sama ada runtuhan bangunan atau runtuhan disebabkan gempa bumi atau disebabkan runtuhan tanah bukit. Demikian juga mati syahid kerana lemas, disebabkan kapal karam atau tenggelam atau banjir, disebabkan mandi di sungai, di laut dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, iaitu asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5, iaitu orang yang mati kerana penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut, orang yang tenggelam, orang yang ditimpa runtuhan bangunan, dan yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, wanita yang mati disebabkan melahirkan anak. Termasuk juga mati syahid bagi seseorang wanita yang mati disebabkan melahirkan anaknya, dan juga dalam keadaan nifas atau dalam keadaan pantang. Rasulullah SAW bersabda, iaitu wal mar'atu tamutu bi jum'in syahadatun, yakni al-hamila, yang bermaksud wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan juga syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasa'i dan Malik. Yang keempat, mati kerana mempertahankan hartanya, maruahnya, agamanya adalah syahid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu man qutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahidun.
yang bermaksud barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia meninggal dunia sebagai syahid. Dan barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, nyawanya atau agamanya, maka ia meninggal dunia sebagai syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, mati kerana kezaliman atau penindasan. Rasulullah SAW bersabda, iaitu man qutila duna mazlamatihi fahuwa syahidun, yang bermaksud barang siapa yang terbunuh mempertahankan sesuatu yang menzaliminya, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Nasa'i. Yang keenam, mati kerana terbakar. Orang yang mati kerana terbakar adalah mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, iaitu wasahibul hariki syahidun, yang bermaksud dan mereka mati kerana terbakar adalah syahid. Hadis riwayat Ibnul Majah. Yang ketujuh, mati syahid ketika dalam perjalanan berjihad. Sebagaimana maksud hadis Rasulullah SAW, iaitu sesiapa yang berangkat pergi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia mati atau terbunuh, maka dia mati syahid, atau dipatahkan lehernya oleh kudanya atau untanya, atau disengat oleh binatang berbisa, atau dengan kematian cara apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia mati syahid dan baginya syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Seterusnya yang ke-8, memohon syahid dengan jujur benar, maka dia mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, iaitu man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahullahu manazilash syuhada'i wa in mata ala firashihi, yang bermaksud barang siapa mengharapkan mati syahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan orang yang mati syahid walaupun ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, orang yang dibunuh Dajjal adalah mati syahid. Yang ke-10, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu adalah syahid. Sekian, wallahu a'lam.